Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita utama, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dilantik semula sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak untuk tempoh 2 tahun bermula 16 November 2023 sehingga 15 November 2025. Lantikan kali ke-9 beliau sebagai Speaker Dun Sarawak berikut kuasa 16 November 2023 selepas lantikan kali ke-8 berakhir pada 15 November 2023. Istiadat mengangkat sumpah Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia disempurnakan di hadapan Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di kediaman rasmi beliau di sini pada Isnin. Dalam istiadat itu, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia turut menandatangani surat sumpah sebagai Speaker Dun Sarawak untuk tempoh 2 tahun. Turut hadir semasa majlis istiadat angkat sumpah itu ialah Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Koh Hian, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang, Peguam Besar Negeri Sarawak Dato' Safri Ali, Setiausaha Sulit Kanan kepada Premier Sarawak Dato' Khir Busrah dan Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Sarawak. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia kali pertama dilantik sebagai Speaker Dun Sarawak pada 15 November tahun 2000. Beliau merupakan lulusan undang-undang dari Leeds University England dan memperoleh Barrister at Law dari Inner Temple London. Seterusnya beliau memperoleh ijazah lanjutan dalam bidang pengurusan pelabuhan dan perkapalan dari University of Wales, Cardiff. Beliau juga pernah bertugas sebagai penasihat Undang-Undang Perbadanan Kemajuan dan Perindustrian Kayu Sarawak dari tahun 1974 hingga 1976 sebelum bertugas sebagai Peguam Cara dan Peguam Bela dari tahun 1976 hingga tahun 2000. Dato' Amar Muhammad Asfia dilantik sebagai pengerusi tetap Parti PBB Sarawak dan pengerusi Jawatankuasa Perlembagaan Parti PBB Sarawak sejak tahun 2002. Beliau juga merupakan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak bagi Dun Kuala Rajang 1979 hingga 1983 dan Serdeng Semop 1991 hingga 2011. Sebelum dilantik sebagai Speaker Dun Sarawak bermula 15 November tahun 2000, beliau dilantik sebagai Timbalan Speaker Dun Sarawak pada 1995 hingga tahun 2000. Laporan selanjutnya, Sarawak berhasrat untuk memanfaatkan kaedah diguna pakai Korea Selatan dalam membangunkan ekosistem permulaan digital mereka yang menjana impak bukan sahaja dalam pasaran domestik, malah di peringkat global. Dalam hal ini, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi MUT Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi berharap dapat bekerjasama dengan rangkaian inovasi digital global Korea Selatan melalui Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dalam mempercepatkan penggunaan pendigitalan Sarawak. Selain itu, katanya kerjasama itu juga bagi memanfaatkan kekuatan dan kepakaran masing-masing dalam pelbagai bidang ekonomi. Beliau berkata demikian dalam Taklimat Global Digital Innovation Network GDIN di Seoul, Korea pada Isnin. Taklimat tersebut telah disampaikan oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif GDIN, Jong Kap Kim dan pengarah urusannya. Mengiringi Datuk Julaihi ialah Timbalan Menteri MUT Datuk Liwan Lagang, Pengerusi SDEC Tan Sri Muhammad Murshidi Ghani dan Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Sudar Noto Osman. Seterusnya di Miri, ibu bapa perlu giat membawa anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti berfaedah dan menjalankan aktiviti luaran yang sihat untuk mencegah mereka dari ketagih dengan gadget. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin mengakui menerima banyak rungutan ibu bapa yang memaklumkan anak-anak mereka leka dengan permainan telefon pintar. Jelasnya, ada ibu bapa mengadu bahawa anak-anak mereka apabila pulang ke rumah terus bermain telefon pintar hingga ke petang tanpa menyertai sebarang aktiviti luar yang berfaedah sehingga mengabaikan pelajaran. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program larian dan kempen bersama keluarga tersayang anjuran Miri Parenting di Universiti Curtin Miri pada Ahad. Tambah Datuk Seri Lee, ibu bapa perlu melibatkan anak-anak dalam aktiviti luaran yang sihat termasuk aktiviti anjuran persatuan seumpama ini untuk menyertai aktiviti larian, berkempen dan bersenam. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin turut menyokong program berkenaan yang dilihat dapat meningkatkan interaksi antara satu sama lain dan juga dapat membentuk keluarga yang bahagia apabila ibu bapa dan anak-anak meluangkan masa bersama. Ke perkembangan berikut, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dalam perancangan untuk melaksanakan beberapa inisiatif serta penggubalan akta yang perlu dipindah menjelang 2024. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, antara fokus utama kementeriannya bagi tahun depan adalah industri penjagaan atau care industry. Menurutnya, industri ini bukan sahaja meliputi fokus kepada penjagaan kanak-kanak tetapi juga termasuk warga emas dan golongan orang kurang upaya OKU.
Melaluinya, ia akan melengkapi persiapan Malaysia di ambang negara menua. OKU mempunyai akses kepada penjagaan yang diperlukan serta dapat memastikan kanak-kanak mendapat jagaan dan asuhan yang terbaik. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Sarawak Media Night di sebuah hotel di Kuching pada Ahad. Dari segi keselamatan kanak-kanak pula, KPWKM berkatanya akan merangka beberapa strategi untuk mengurangkan isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak. Antaranya adalah untuk memperketatkan lagi akta kanak-kanak dan juga SOP yang berkaitan dengan taska yang mana baru-baru ini beliau telah mencadangkan untuk mengemaskini SOP taska supaya dikehendaki menghubungi ibu bapa sekiranya anak mereka tidak hadir pada hari tersebut. Katanya ia dapat membantu mengelakkan insiden meninggalkan anak dalam kereta serta membantu ibu bapa mengetahui keberadaan anak mereka. Sementara itu, katanya sebanyak 24 buah rumah di 3 buah dun di bawah Parlimen Sentibong telah dibina di bawah dana projek kecil luar bandar, projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak MRP PPRMS dengan jumlah sebanyak RM304,955.30 sen. Masa dengan laporan di Kuching, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu UPMKB bakal menambahkan program doktor perubatan veterinar bagi melahirkan lebih ramai doktor veterinar di Sarawak. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Nundi Utom memberitahu kementeriannya telah merancang pembangunan program tersebut bersama UPMKB kerana Sarawak pada masa ini kekurangan doktor veterinar. I will give you full support. The ministry will give you full support. Because this is something that way forward for us to fulfill the post-COVID-19 development strategy by the year 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penghargaan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS 2023 di Kuching pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Stephen Nundi berkata, JPVS memerlukan kerjasama penuh pihak berkuasa tempatan PBT, badan bukan kerajaan, NGO dan pemilik anjing di seluruh Sarawak bagi membasmi wabak rabies. Ujarnya, usaha membendung wabak rabies perlu ditempatkan di kawasan pinggir bandar dan kemudiannya di persekitaran bandar. Ini katanya hanya dapat dilakukan khususnya dengan kerjasama Majlis Bandar dan Komuniti Bandar. Dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan sijil anugerah perkhidmatan cemerlang 2022, sijil penghargaan pesara 2023 dan sijil penghargaan kaki tangan tamat kontrak 2023 kepada para penerima. Manakala di Belawai, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lin Talif Saleh telah menyerikan majlis makan malam bersama wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB cawangan N5 Demak Laut di Iftitah Belawai. Kehadiran beliau bagi meraikan wanita PBB Demak Laut selepas rangka lawatan sambil belajar yang diketuai Timbalan Ketua Wanita Cawangan PBB N5 Demak Laut, Masalia Suhai di kawasan tersebut pada Sabtu. Difahamkan seramai 42 ahli wanita PBB Demak Laut telah melakukan lawatan ke Pusat Tenunan Kain Songket, Kampung Rajang dan Kampung Belawai. Selain teruja melihat perkembangan kampung, rombongan juga dapat menikmati makanan laut dan produk-produk tempatan yang ada di Belawai. Lawatan sebegini juga dilihat dapat mengukuhkan kekuatan dan kerjasama ahli parti PBB dari peringkat akar umbi serta antara cawangan di kawasan berbeza. Di Engkelili, ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi terus menyalurkan dana kewangan kepada masyarakat di kawasan Lubuk Antu bagi membantu mereka meningkatkan prasarana rumah panjang serta penganjuran aktiviti tahunan. Terkini, beliau telah meluluskan dana berjumlah RM200,000 melalui projek transformasi luar bandar RTP untuk membaik pulih infrastruktur rumah panjang Karin di Nanga Murad Skrang dan RM35,350 kepada penghulu di Rumah Apo. Beliau telah meluluskan dana tersebut sempena program Segulai Sejalai Rakyat Lubuk Antu di rumah panjang berkenaan pada Sabtu. Selain daripada itu, Roy turut menyalurkan dana melalui projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Peter dan Rumah Billy, manakala RM3,000 kepada Biro Wanita Rumah-Rumah berkenaan. Dalam pada itu, JKKK Rumah Jantan turut menerima dana MRP berjumlah RM5,000 manakala Biro Wanitanya menerima RM3,000 daripada ahli parlimen tersebut. Beralih dengan perkembangan di Lundu, pasukan Macquarie FC muncul juara S-League M5 Sarawak 2023 selepas membenamkan skuad Miss Hajiba FC dengan jaringan 5-2 dalam perlawanan akhir berlangsung di Kompleks Sukan Lundu pada Sabtu. Perlawanan akhir S-League M5 Sarawak 2023 itu telah disaksikan oleh Adun Opar Billy Sujang.
Menurut beliau, penganjuran aktiviti sukan seperti ini boleh membantu mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang sukan di daerah Lundu dan Sarawak. Justru Billy menyeru kepada para pemain agar meneruskan kecemerlangan mereka dalam bidang sukan kerana ia bukan sahaja mendatangkan manfaat kepada seseorang malahan sebagai wadah perpaduan di antara masyarakat. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam, kami tinggalkan anda dengan visi Premier Sarawak 2030 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, Kerajaan Negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.